Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan sambung dengan topik kedua kita iaitu bentuk piawai dan subtopik yang kedua iaitu macam mana melibatkan bentuk piawai iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan bentuk piawai. So, bila sebut tentang operasi asas aritmetik, bermaksud dekat sini adalah operasi asas yang kita dah belajar daripada kita sekolah rendah dahulu iaitu tambah, tolak, bahagi, darab. Okay. So, sebelum kita mula kepada macam mana kamu nak buat ini semua, okay, ada beberapa perkara yang kamu kena tahu. Okay, pertama sekali adalah tentang hukum indeks. So, dalam bab 1, kita belajar tentang hukum indeks, darab dan bahagi. Okay, iaitu kita belajar darab dan juga bahagi. Okay, so untuk darab diberi dengan keadaan apabila asas A kuasa M darab asas N, asas A kuasa N sama dengan asas A M tambah N. Okay, bahagi pula diberi apabila asas A kuasa M darab dengan asas A kuasa N, bukan darab, bahagi. Okay, sebab dia bahagi kan. Okay. So, bahagi dengan bahagi asas A kuasa N akan dapat asas A kuasa M tolak dengan kuasa N. Okay, ini yang kita belajar. Kenapa kita kena ingat balik semula ini semua? Kerana dua hukum ini kita akan gunakan dalam menyelesaikan operasi melibatkan bentuk piawai. Okay, itu yang pertama. Okay. Kedua, kita tengok kembali kepada 2.1. Kita tengok kembali kepada bentuk apa yang dimaksudkan dengan bentuk piawai. Okay, bentuk piawai diberi dengan keadaan A darab 10 kuasa N. Yang mana keadaan A ini mesti ada nilai dia mestilah antara 1 hingga 9 sahaja. Maksudnya dia tak boleh dapat 0.00 dan dia tak boleh dapat atas nilai daripada 9. 10, 11 dan seterusnya tu dia tak boleh. Dia tak valid untuk jadi A. Okay. Kemudian ketiga yang kamu kena tahu. Kalau kamu nak tukarkan daripada nombor tunggal pergi kepada bentuk piawai. Okay. Kita kena tengok nilai nombor tunggal. Kalau nilai nombor tunggal itu lebih daripada 1, okay, nilai N kita akan dapat positif N. Okay, indeks N kita akan dapat positif. Kalau nombor tunggal kita nilai dia kurang daripada 1, nilai N kita ataupun kuasa N kita di sini akan dapat negative value. Okay, ni yang kita belajar dalam kelas sebelum ni lah. Okay, video sebelum ni. Okay, yang keempat. Macam mana kamu nak tukarkan seterusnya? Sebaliknya, maksudnya daripada bentuk piawai pergi kepada nombor tunggal. So, kalau daripada bentuk piawai pergi ke nombor tunggal, okay, kita tengok pula keadaan kuasa N dia. Okay, pada bentuk piawai ni. Kalau kuasa N dia positif, okay, nombor tunggal dia akan jadi atas daripada 10. Okay, bila N dia negatif, okay, nombor tunggal dia akan jadi bawah 1. Okay, ini adalah 4 perkara yang kamu kena flashback balik, kena ingat balik sebelum kita nak masuk pada operasi asas aritmetik melibatkan bentuk piawai ni. Okay, so berdasarkan 4 yang kita dah flashback ni tadi, okay, so kita tengok pula kepada operasi bentuk piawai. Okay, operasi asas aritmetik cikgu cakap tadi ada 4, tambah, tolak, bahagi, darab. Tapi 4 ini kita kumpulkan dia ataupun kita kategorikan dia kepada 2 bahagian saja, iaitu tambah dan tolak serta bahagi dan darab. Okay, buat masa ni sekarang ni kita akan belajar tentang macam mana kita nak buat operasi melibatkan bahagi dan darab sahaja dahulu. Okay, tambah tolak nanti dulu. Okay, kita masuk bahagi darab dulu. Okay, so untuk bahagi dan darab, okay, keadaannya diberi, okay, untuk operasi bahagi dan darab. Okay, contoh dia, ini kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat
42. Muka surat 42. Okey. Buku teks muka surat 42. Okey. Okey, semua contoh-contoh ni ada. Okey. So, contoh dia kalau kamu baca dekat dalam kamu punya buku teks tu. Okey. Buku surat 41. Okey. Sorry, 42. Okey. Nah, dia kata selesaikan setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Maksudnya dia nakkan jawapan kamu mesti dalam bentuk piawai. So, berdasarkan soalan tu, kita tengok soalan A. 3 darab 10 kuasa 5 darab 4.9 darab 10 kuasa 2. Okey, untuk tak membandingkan diri anda, apa yang anda kena buat, kamu tengok sebab banyak sangat darab kan? Okey, sebab kamu kena ingat ini adalah bentuk piawai. So, kita buat kurungan. So, 3 darab 10 kuasa 5 adalah satu bentuk piawai. Okey, 1. Okey, kemudian 4.9 darab 10 kuasa 2, ini pun satu bentuk piawai. Okey, so ada dua pasangan bentuk piawai dekat sini. So, cara macam mana kamu nak selesaikan dia, okey, kita tengok kepada operasi yang diberi dekat tengah-tengah ni. Sini adalah darab. So, bila darab, kembali kepada hukum indeks kita, apabila asas darab dengan asas yang sama, indeks dia akan ditambah. Okey. So dekat sini, nak buat dia senang saja, tak susah pun. Okey. Apa yang kamu kena buat? Sini adalah A, sini A. Okey. So A dan A kita akan gabungkan seperti biasa sebab dia adalah nombor biasa. Okey. So kita akan dapatkan 3 darab sebab operasi darab di sini 4.9. Okey, kurungan. Kemudian baru kita settlekan asas 10 di sini. So, darab dengan, kenapa darab? Sebab sini darab. So, darab dengan 10 kuasa 5. Disebabkan darab, okey, asas darab asas, kita akan dapat tambah 2 di sini. So, bila dapat, kita akan dapat kat sini 3 darab 4.9. Kita akan dapat jawapan dia adalah 14.7. Okey. 14.7 darab dengan 5 tambah 2 akan dapat 10 kuasa 7 di sini. Okey. Kemudian sekarang kita tengok adakah jawapan kita dah habis. Macam dalam buku teks ni soalan yang sama dalam buku teks. Okey, dia nakkan jawapan dalam bentuk piawai. Bila dia nak jawapan dalam bentuk piawai, maksudnya nilai A kamu, A darab 10 kuasa N ini, A kamu ini mesti antara 1 hingga 9. So, kita tengok sekarang keadaan dia 14.7. 14 nilai dia lebih besar daripada 9. Kita ambil 9 lah sebab 9 adalah nilai maksimum bagi A. So, dia bukan bentuk piawai. Dia tak valid untuk dijadikan bentuk piawai. So, apa yang kita kena buat? Okay. Kita kena gerakkan titik perpuluhan di sini satu tempat perpuluhan. Okay. So, bila satu tempat perpuluhan, dia akan dapat 1.47. Okay. Cara kamu nak gerakkan ni, guna konsep macam mana kamu nak tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okay. Nombor tunggal kepada bentuk piawai. Kalau nombor tunggal kepada bentuk piawai, nilainya lebih daripada 10. Okay. Kamu punya asas kuasa akan dapat 1. So, bila kamu gerakkan dia 1 dekat sini, okay, kamu kena tunjuk secara matematikal macam mana pergerakan tu berlaku. So, kamu kena darabkan dengan 10 kuasa 1. Maksudnya dekat sini, kamu akan anggap 14.7 ini sebagai nombor tunggal. Yang mana nombor tunggal ni kamu tukarkan kepada bentuk piawai di sini. Okay. So, dah tukar dalam bentuk piawai 10 kuasa 1 sebab dia bergerak ke hadapan satu tempat. Okay, dia jadi 1.47 darab 10 kuasa 1. Okay, kemudian baru kita darabkan dengan 10 kuasa 7.
Maksudnya dekat sini, bila kita nak tukarkan dia, kita treat dia sebagai nombor tunggal, tukar kepada bentuk piawai. Baru kita dapat 1.47. Okay. So, bila dah dapat ini, 1.47 dah cantik. So, kita copy paste saja 1.47 darab dengan 1 tambah dengan 7. So, kita akan dapat 10 kuasa 8. Dah siap. Okay. Itu untuk contoh yang pertama. So, dalam nak selesaikan soalan melibatkan darab, okay, sebenarnya kamu kena guna hukum indeks yang cikgu cakap tadi. Dan juga kamu kena guna konsep macam mana nak tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai jika nilai dekat sini, nilai A dekat sini melebihi 9. Okay, melebihi 9 ataupun kurang daripada 9. Okay, so baru kamu akan gunakan ini. Kalau kamu terus dapat jawapannya 1.47, okay, tak perlu, tak ada masalah. Okay, so untuk B, kita tengok pula B. Dia bagi 7.5 darab 10 kuasa negatif 3 darab 5 darab 10 kuasa negatif 6. Macam biasa, cikgu akan asingkan dahulu supaya kita tak keliru. Okay. Dah asingkan, okay, baru cikgu akan gabungkan A dengan A. So, kita akan buat 7.5 darab dengan 5. Okay. Okay, kemudian asas dekat sini. Okay, 7. Asas di sini kita akan dapat 10 kuasa negatif 3. Okay, disebabkan darab. So, darab kat sini. Sebabkan dia darab. Okay. So, dia akan dapat 10 kuasa negatif 3 tambah dengan negatif 6. Jangan lupa negatif sebab kat sini negatif 6. So, dah dapat macam ni. Baru kita boleh selesaikan. Okay. 7.5 darab dengan 5. Kita akan dapat 37.5. Okay. Darab dengan negatif 3. Okay. Negatif 3. Kat sini saya tulis. Negatif 3 tambah tolak negatif 6. So, kita akan dapat negatif 3 tambah jumpa tolak jadi tolak. Negatif 6. So, negatif jumpa negatif akan tambah. So, negatif 3. 3 tambah 6 akan dapat 9. So, jawapannya negatif 9. So, 10 kuasa negatif 9 dekat sini. So, bila 10 kuasa negatif 9, apa yang kita akan buat adalah okay. Okay, apa yang kita akan buat di sini adalah okay. 37. Kita tengok nilai 37 dekat sini. 37 ini nilai dia lebih daripada 9. Maksudnya dekat sini kita kena ubah titik perpuluhan dia pergi ke hadapan supaya dia jadi kurang daripada 9. Kenapa kurang dari 9? Sebab bila kita gerakkan titik perpuluhan ke hadapan, dia akan dapat 3.75. 3 ini lebih kurang daripada 3 lebih kecil daripada 9. So, dia dah valid untuk dijadikan nilai A. Okay. So, bila kita dah tukar, sebab ini adalah nombor tunggal, dikira sebagai nombor tunggal, kita tukarkan kepada bentuk piawai. So, darab dengan berapa kali kita gerak ke hadapan 10 kuasa 1. Okay. Kemudian darab dengan 10 kuasa negatif 9. Copy paste saja yang ke atas ni. Okay. Kemudian dah settle yang ini. Kita copy saja 3.75. Okay. Darab dengan, okay, 10 kuasa 1 tambah dengan negatif 9. So, 1 tambah negatif 9. Kita akan dapat 1 tolak 9 akan dapat negatif 8. So, 10 kuasa negatif 8. Okay. Ini konsep dia. Okay, melibatkan pendaraban. Biasanya, bila melibatkan pendaraban, dia biasanya kita akan perlu tukarkan buat step yang ini. Okay, step ni. Kita perlu buat step ni. Okay, tapi biasanya bahagi dia tak perlu. Kalau darab biasanya kita kena ada step ni. Okay. So, kita tengok pula untuk contoh bahagi. Contoh yang ke 3. Okay. Contoh yang ketiga. Okay, dia bagi. Ni sepatutnya adalah C. C. Sini. D sepatutnya.
Okey, 5.9 darab 10 kuasa 5 bahagi 2 darab 10 kuasa 2. Okey, bila bahagi, kita balik kepada hukum indeks kita, indeks bahagi iaitu A kuasa M bahagi dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Maksudnya asas 10 di sini, indeks ni kita akan tolakkan. Nilai A di sini, A kat sini kita akan bahagikan seperti biasa. Mesti kita buat indeks dulu. So, kita akan buat 5.9 bahagi dengan 2 kurungan, jangan lupa. Darab dengan, kenapa darab? Sebab ni, darab kat sini. Okey, darab dengan 10 kuasa 5. Disebabkan dia bahagi, so akan ikut hukum indeks ini, tolak dengan 2. So, bila kita bahagikan 5.9 bahagi dengan 2, kita akan dapat nilainya 2.95. Darab dengan 5 tolak 2 akan dapat 10 kuasa 3. Sekarang kita tengok nilai A dekat sini. 2.95. Okey, 2.95 ini 2 nilainya. So, 2 lebih kecil daripada 9. So, jawapan dia ini dah valid dalam bentuk A darab 10 kuasa N. Kita tak perlu nak ubah lagi. So, ini adalah jawapan akhir dia. Okey, sebab nilainya 2. Kalau tadi untuk bahagi dan darab, kita kena buat step yang dekat sini dengan ini disebabkan nilai dia lebih daripada 9. Kat sini 14, kat sini 37, lebih daripada 9. Okey. Kalau yang ni, dia kurang daripada 9 sebab dia 2. So, kita teruslah dapat jawapan akhir. Tak ada masalah pun. Okey. So, itu untuk C, bahagi. Okey, untuk D pun, benda yang sama. 6.8 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 4 darab 10 kuasa negatif 6. So, seperti biasa, kita akan asingkan 6.8 bahagi dengan 4. Okey, darab dengan 10 kuasa negatif 3. Tolak. Tolak sebab bahagi. Jangan lupa, negatif 6. Jangan keliru. Okey, so 6.8 bahagi 4 kita dah boleh selesaikan. 6.8 bagi 4, kamu akan dapat 1.7. 1.7 darab dengan 10. Okey, negatif 3 tolak dengan negatif 6. Okey, negatif jumpa negatif akan dapat negatif 3 tambah 6. Okey, negatif jumpa positif akan dapat negatif. Akan dapat tolak. So, 6 tolak 3 akan dapat 3. Okey, so kita akan dapat 10 kuasa 3. Dah dapat jawapan akhir. Sebab 1.7 ini kurang daripada 9. So, kita dah dapat jawapan dalam bentuk nombor ataupun bentuk piawai. Okey, itu adalah untuk bahagi. Macam mana pula, ni soalan ini, 4 soalan kita bincang ini, soalan ni semua dibagi kamu dalam bentuk piawai. Bentuk piawai, bentuk piawai, bentuk piawai. Macam mana pula kalau soalan kamu, dia bagi gabungan bentuk piawai dan nombor tunggal. Okey, contohnya. Okey. Contoh 5. Saya bagilah contoh 5. Contohnya dia bagi. Okey. 6.3 darab dengan 10 kuasa negatif 5 bahagikan dengan 12,000. Macam mana nak buat soalan macam ni? Okey, senang sahaja. Kalau macam tadi, semua contoh yang cikgu bagi tu semua cantik. Semua dalam bentuk piawai. Tapi sekarang ni, contoh yang cikgu bagi sekarang ni, contoh 5 ni, dia ada gabungan bentuk piawai dan juga nombor tunggal dekat sini. Okey, bentuk piawai dekat sini, nombor tunggal kat bawah ni. Okey, macam mana kamu nak selesaikan? Okey, cara dia mudah. Sebabkan kita kan sebelum ni, operasi indeks ni semua, operasi tambah tolak bagi darab ni semua hanya boleh digunakan bila kedua-dua ini adalah bentuk piawai. So, macam mana kita nak buat untuk soalan contoh 5 ni adalah, kita perlu ubah 12,000 ini, nombor tunggal ini kepada bentuk piawai. Tukarkan dia kepada bentuk piawai. Macam mana nak tukar? Okey. Kita buat dahulu. Okey, bahagian atas ni tak ada masalah sebab dah dalam bentuk piawai. So, kita copy paste saja. 6.3
darab 10 kuasa negatif 5. Okay, sekarang nombor tunggal 12,000 ini kita nak pindahkan dia. Kita ikut konsep macam mana kita nak tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okay, nombor tunggal kepada bentuk piawai. Kalau nombor tunggal kamu lebih daripada 10, nilai 10 kuasa N kamu akan dapat positif. So, macam nak gerakkan, okay, titik perpuluhan ada di belakang ini. So, kamu gerakkan 1, 2, 3, 4 sampai dia dapat 1.2 dekat sini. So, kamu akan dapat dekat sini 1.2 darab dengan 10. Berapa kali dia bergerak? 1, 2, 3, 4. 4. Positif 4. Okay, sebab kenapa positif? Sebab nilai dia lebih daripada 10. Rujuk balik syarat-syarat penukaran. Okay, so bila kamu dah dapat macam ni, okay, dah cantik dalam bentuk, dua-dua dah dapat dalam bentuk piawai. Ni bentuk piawai, atas ni pun bentuk piawai. So, barulah kamu boleh guna hukum indeks. So, baru kamu boleh settlekan satu-satu. So, 6.3 bagi dengan 1.2. Okay, darab dengan 10 kuasa negatif 5. Disebabkan dia adalah bahagi, so tolak dengan 4. Okay, so 6.3 bahagi dengan 1.2. Kamu akan dapat 5.25 darab dengan 10 negatif 5 tolak 4. So, negatif 5 tolak 4. Kita akan dapat negatif jumpa negatif positif. Positif. So, 5 tambah 4 akan dapat 9. Simbol negatif positif ikut nombor yang lebih besar. So, dia akan dapat negatif 9. So, 10 kuasa negatif 9. Okay, so dah settle. Kita tengok nilai kat sini. 5.25. 5.25 nilainya adalah 5 lebih kecil daripada 9. So, bila kecil daripada 9, kita akan dah betul lah ni. Maksudnya dia dah memang dalam bentuk piawai yang betul. So, inilah jawapan akhir kamu. Okay. Itu contoh melibatkan kalau gabungan bentuk piawai dan nombor tunggal dalam operasi bahagi. Macam mana pula kalau dia dalam operasi darab? Okay. Okay, kita bagi contoh 6. Okay. Contoh 6 melibatkan darab adalah diberi 72,000. Bukan 72,000. 7,200,000. 7,200,000. Okay. Darabkan dengan 1.5 darab dengan 10 negatif 4. Dekat sini tak nak keliru macam biasa. Perkara pertama sekali kamu kena buat kurungan. So, satu kurungan di sini, satu kurungan dekat sini. Ini dalam bentuk piawai, di sini dalam bentuk nombor tunggal. Okay, nak selesaikan dia seperti biasa, kita kena tukarkan nombor tunggal ini kepada bentuk piawai. 7,200,000 lebih besar daripada 10. So, titik perpuluhan di belakang ini kita akan gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali kehadapan. So, bila 6 kali kehadapan, dia akan dapat 7.2 darab 10 kuasa 6. Okay. Sebab nilai dia mesti positif N dia. Okay. So, darab dengan 1.5. Okay, ini tak perlu kacau. So, buat kurungan. Tak nak pening. Darab dengan 1.5 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Okay. Dah dapat yang ini. Barulah kita boleh gabungkan. So, gabungkan 7.2 darab dengan 1.5. Okay, darab dengan 10 kuasa 6. Disebabkan dia darab dekat sini. So, dia akan dapat tambah dengan negatif 4. Okay. So, 7.2 darab 1.5. Kita akan dapat nilai dia 10.8. Okay. Tekan kalkulator. Darab dengan 6 tambah negatif 4. So, dekat sini cikgu keluarkan 6 tambah negatif 4.
So, kita akan dapat positif jumpa negatif akan dapat 6 tolak 4. So, sama dengan 2. So, nilai dia adalah 2. 2 di sini. So, 10 kuasa 2. Okey, sekarang ni kita tengok nilai dia 10.8 dekat sini 10.8. So bila 10.8 nilainya sebenarnya adalah lebih besar daripada 9 sebab 10 tu lebih besar dari 9. Okey, kalau nombor tunggal kalau daripada nombor tunggal kalau kamu nak jadikan dia nombor piawai ataupun bentuk piawai, nilai A macam biasa cikgu cakap banyak kali mesti antara 1 hingga 9. So macam biasalah kamu kena tukarkan dia supaya dia jadi antara 1 hingga 9. So nak jadikan dia seperti biasa. Kita treat dia sebagai nombor tunggal tukar kepada bentuk piawai. So bila tukar bentuk piawai, perpuluhan di sini kita gerakkan 1 ke hadapan. So dia akan dapat 1.08 darab dengan bergerak ke hadapan 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa 2. Okay. So, bila dapat macam tu, okay, ni dah settle. 1.08 darab dengan 1 tambah 2 akan dapat 10 kuasa 3. Settle. Okay. Ini adalah contoh macam mana, antara contoh-contoh macam mana kamu nak dapatkan ataupun menyelesaikan operasi indeks melibatkan bahagi dan darab. Okay. Bukan operasi indeks, operasi bentuk piawai. Operasi bentuk piawai melibatkan darab dan juga bahagi. Okay. So, secara ringkasnya, okay, kita akan concludekan semua benda. Okay, secara ringkasnya untuk selesaikan operasi asas aritmetik, kamu kena ingat 4 benda ni lah. Hukum indeks darab dan bahagi, bentuk piawai iaitu syarat A ni apa, kemudian cara penukaran daripada nombor tunggal kepada bentuk piawai, apabila nombor tunggal lebih daripada 1, apa dapat nilai N dia, berkurang daripada 1, nilai N kamu akan dapat negatif, dan juga sebaliknya, macam mana nak tukarkan daripada bentuk piawai pergi nombor tunggal. Okay. Ini adalah 4 benda yang kamu akan gunakan untuk selesaikan operasi asas aritmetik, bahagi dan darab. Okay. So, untuk operasi darab, okay, secara ringkasnya, okay, operasi darab A ini kita akan selesaikan seperti biasa. Okay. Kemudian asas 10 di sini kita akan selesaikan mengikut hukum indeks. Okay. Kemudian bila kita dapat jawapan dia, nilai A kita lebih daripada 9. So, kita perlu tukarkan dia mengikut konsep tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai, baru kita boleh dapat jawapan. Okay, kalau darab lah. Kalau bahagi, dia lebih straightforward. Kamu bahagikan sahaja nilai A, kemudian selesaikan asas 10 ni ikut hukum bahagi. Okay, kamu terus dapat jawapan A kamu kurang daripada 9. Okay, untuk bahagi dia lebih straightforward lah. Okay, kalau melibatkan soalan bahagi dan darab, yang mana dia adalah gabungan bentuk piawai dan nombor tunggal, perkara pertama sekali kamu kena buat adalah tukarkan nombor tunggal kamu kepada bentuk piawai. Macam ni dengan ni. Tukarkan dahulu. Bila kamu tukarkan, baru kamu akan selesaikan ikut konsep darab macam mana, konsep bahagi macam mana. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Yang melibatkan operasi bentuk piawai, operasi bahagi dan darab. Okay. Minggu hadapan, kita akan buat operasi tambah dan tolak. Okay. Tambah dan tolak ni sebenarnya dia lebih kompleks. Dia lebih kompleks sedikit lah berbanding bahagi dan darab. Okay. So, tak apa. Itu minggu hadapan kita akan buat secara online class. Hari ni, cikgu minta maaf, cikgu tak dapat buat online class disebabkan gangguan internet cikgu yang saya tak tahulah apa nak jadi internet tu. Okay. So, okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.